This part here memang mind blown again lah. Macam aku macam best gila dia buat teori kalau kau boleh cakap Jepun. Memang best gila lah. So aku tak nak cerita banyak. Memang okay lah. Okay, and then part ni is a little bit pushy lah, tapi still menarik. Di mana dia start dengan teori pula pasal tahun 722, tahun 727, yang bila dia dah tolak daripada 400 tahun yang lepas, and then dia terus berkait pula dengan certain chapter based on numbers tadi. Contohnya dekat chapter 722 tu kita ada explanation tentang daripada The Flamingo lah, tentang pembentukan world government. Seolah macam nak cakap yang ini adalah hint daripada Oda yang pada tahun 722 WG terbentuk exactly at this date. Ni apa yang aku faham lah. Okay, mungkin aku salah. Kalau aku salah, korang betulkan dekat komen. Tapi ni apa yang aku faham lah daripada teori nombor ni. And then benda yang sama berlaku dekat chapter 727, di mana kat situ pula chapter ni dia cover pasal kejatuhan Dressrosa punya kingdom, di mana masa ni yang King Riku kena main, kena tipu bla 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 against dia punya rakyat. As if again macam nak bagi hint yang adakah this is the exact year yang the Ancient Kingdom ni dijatuhkan oleh WG. Sebab kita cakap tadi macam WG dibentuk pada tahun 722, and then couple of years later dia dijatuhkan pula Ancient Kingdom ni by WG. So ni macam ni macam ala-ala teori konspirasi dunia ni. So, aku macam, this sounds macam power gila, tapi dalam masa yang sama aku kurang yakin, sebab dia macam stress sangat lah. Macam tiba-tiba nak ambil nombor-nombor, walaupun nombor tu still relevant, tapi aku still rasa macam random juga lah. Sebab again aku boleh tambah sedikit yang aku tak rasa yang WG ni dibentuk zaman Void Century. Sebab kalau tengok timeline ni balik, dia dibentuk lepas Void Century tu tamat. So lepas Void Century ni tamat, Organization of the 20 King comes together and create an alliance, and terjadilah world government. Sebab something yang berlaku dalam 100 tahun tu, di antara 900 tahun yang lepas and 800 tahun yang lepas, kita memang tak tahu. So aku tak rasa waktu tu lah berlakunya WG. Tapi yang pasti apa yang berlaku kat situ adalah kejatuhan Ancient Kingdom. Dah jatuhkan dulu, and then baru terciptanya kerajaan baru. Sebab itulah ada teori mengatakan yang Ancient Kingdom ni memang kerajaan yang sebenar, the real government kan. Tapi aku tak nak pergi jauh sangat. Again, kita kena stay dekat Ohara ni punya ni lah. Sebab aku pun pening guys. Korang jangan pening guys. Aku sendiri pun sebab aku tengah pening. So korang jangan pening macam aku. And then dia cakap pasal D ni symbol of half moon, bla bla bla. Ni bukan benda baru lah. Kalau siapa yang memang rajin baca teori, macam mana pun korang akan jumpa teori pasal D ni. Memang banyak pasal teori ni lah. D ni devil lah apa benda, tapi nak kaitkan D dengan half moon ni pun memang famous gila lah. Memang banyak gila. So it's not something new, and aku tak ada rasa apa yang menarik sangat lah. So tak ada apa nak cover lah. So kita skip terus pergi ke part lain. Sampailah kita part yang paling kontroversi dalam teori ni, iaitu pasal Enies Lobby lah. Mana dia claim Enies Lobby ni adalah the missing left eye from Jaya Island. Aku setuju yang tempat ni memang freakish gila, tapi aku tak setuju bila dia tiba-tiba masukkan huruf D depan Enies Lobby tu untuk jadikan dia sebagai D-Nice. Aku faham yang huruf D ni memang memainkan peranan yang penting, bla 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 bla, daripada apa yang dia cakap lah. Tapi aku rasa it's too pushy lah. Macam random gila tiba-tiba kalau letak huruf D kat depan tu semata-mata nak dapat ayat D-Nice. D-Nice from what? D-Nice from who? So aku rasa tu macam pushy sangat lah nak kuatkan teori ni kan. But then memang menarik lah, pasal tempat ni memang pelik gila kan. Enies Lobby ni dengan giant gate, benda paling tak boleh nak brain, always siang tak ada malam. Tu pulau tu sendiri lah, dia punya geografi dia memang pelik gila lah. Yes, aku setuju, tapi mungkin ada jawapan lah behind it, which is mungkin tak perlu nak relate balik pun dengan Ancient Kingdom ke Laugh Tale ke apa. Sebab kalau nak cakap pasal Giant Gate ni ke bla bla bla, sebab yalah, Enies Lobby tu adalah home kepada CP9. Lepas tu dia adalah courthouse juga kan, di mana dia juga link dengan Impel Down dan juga Marineford Arc lah kan. Jadi triangle macam tu kalau korang tengok daripada map ni. So bagi aku tak terkejut lah kalau ada wujudnya Giant Gate dan sebagainya. Cuma yang aku tak boleh nak fikir tu, kenapa dia always siang tak ada malam lah. So macam pelik gila. And apa sebenarnya bawah Enies Lobby tu, situasi Enies Lobby tu lah terapung dengan ada waterfall bla bla bla. Okay, ni apa yang aku cakap tadi. Aku start turn off bila yalah dia nak mention yang Enies Lobby ni rupanya the missing left eye. And okay, aku sebab awal tadi dah macam best gila tau, sebab nak kaitkan yang sebenarnya missing eye ni adalah Ancient Kingdom bla bla bla. Tapi rupanya Enies Lobby tu ibarat macam nak cakap yang Enies Lobby tu adalah something yang dah diubah daripada Ancient Kingdom kan. Bila nak cakap pasal rupa binaan dia, bagi aku tak kuat lah macam mana, how the heck from an Ancient Kingdom je level
turn out into Ennis Lobby. So aku macam nope. Memang aku rasa macam tak sesuai sangat lah. And then kalau kau nak cuba fit kan yang Ennis Lobby tu macam, yelah dia bulat yang boleh fix kat eye tu, aku rasa any island yang nampak rupa macam tu pun kau boleh fix. Tak cukup kuat lah bagi aku teori ni yang tiba-tiba nak mention Ennis Lobby. Tapi aku just nak cakap yang teori ni menarik. Tapi buat masa ni aku belum setuju pun yang Missing Eye tu adalah Ancient Kingdom. Sebab bayangan aku Ancient Kingdom tu might be much more superb than this lah. So nak jadikan dia part of Jaya tu macam aku masih belum puas. Tapi tak mana aku tolak teori tu lah. So teori tu masih menarik. Cuma yang Ennis Lobby ni just aku rasa macam kurang sikit. So again, tak apalah, aku bukanlah mana aku tolak mentah-mentah, I just don't like it. Sebab dia ada beberapa persoalan lah. Contohnya macam, again, kalau kau tengok map ni, okay, how the heck daripada Jaya benda ni boleh lompat all the way sampai ke area kat sini, which is jauh gila kot. Tapi okay, mungkin ada persoalan, ada orang tarik, giant tarik ke apa benda, ataupun memang no outstream tu tiba-tiba jadi gila ke apa. Tapi it's too random lah bagi aku, jauh gila. And then kalau Ennis Lobby ni penting gila, bak kata Ohara, kenapa dia tak dijaga oleh level Admiral? Kenapa hanya dijaga oleh level CP9? Kenapa tak letak terus CPO kat situ? Sebab Laftel kot, Ancient Kingdom kot, it needs to be super duper dijaga yang gila-gila lah. If Ennis Lobby ni again penting gila, kenapa orang macam Pirate Luffy, gengnya Luffy yang belum cukup kuat, bukan datang dengan Grand Fleet ke apa? Diorang sendiri yang sebelum time skip punya level dah boleh serang and boleh jadikan huru-hara kat situ. So bagi aku, okay, ni mungkin kita boleh cakap yang ni salah Marine lah. Diorang yang tak power kan. Siapa suruh tak bagi cukup backup daripada Marineford ke apa benda. Tapi point aku, yang maksud aku, still lah diorang punya high level security tu belum cukup kuat untuk nak kononnya nak jaga Laftel. So that's why aku cakap kemungkinan besar Laftel tu bukan ada kat situ pun. But then again, tiba-tiba dia bermain lagi dengan Japanese word. So aku macam lost balik lah. Macam kita dah cuba nak counter, nak attack balik, tiba-tiba oh damn, dia backup dengan dia punya shield Japanese word. So aku macam oh shit, terdiam tu. So aku okay. And then dia cakap pula yang the biggest evidence yang dia ada adalah daripada kata-kata Roger. Itu pun dia main dengan Japanese word lagi kan, yang mana dia ubah jadi yang kononnya Roger cakap benda tu dekat bottom. So aku rasa macam susah nak cakap lah, sebab aku tak berani nak counter ayat tu. Tapi aku tak rasa yang bottom tu betul-betul nak merujuk kepada bottom. It can be anything. And then part paling aku tak setuju lah bila nak cakap yang kononnya Laftel memang dah diketahui awal-awal lagi di mana, contohnya dijaga oleh Marine ke apa, ia macam merosakkan the function of kewujudan Red Poneglyph tu sendiri, Road Poneglyph kan. Sebab aku rasa takkanlah Oda nak hype kan benda ni sahaja. Rupanya tiba-tiba benda tu hanya dekat bawah Ennis Lobby. Lagi-lagi bila Ohara mention yang kononnya Roger gelak, sebab benda tu tempat dia dah pernah pergi kan, macam benda tempat lalu semua benda. So aku tak setuju lah. Even though it's true, aku still akan rasa tak setuju, and aku akan kecewa sikit lah. Sebab aku expect yang, sebab kan Roger sendiri je pernah jumpa, and Roger sendiri pernah cakap yang pulau ni memang tak pernah orang sampai ke apa. Dia namakan pulau tu made it special. Memang susah nak pergi situ. Kau perlukan kumpul Red Poneglyph, and nak dapat Red Poneglyph tu bukan senang. Sekarang dengan Yonko lah benda. So that what makes it interesting. So bila kau dah susah payah dapat Poneglyph ni, and kau kena dapat ke pula koordinat dia, pangkah dia, tengah-tengah tu baru kau dapat the real exact place koordinat dia untuk pergi ke Laftel. So aku nak benda tu, aku nak susah payah dia tu untuk pergi ke Laftel, baru rasa macam adventure tu worth it. So kalau dia sebenarnya under Ennis Lobby, so aku rasa macam it kills the fun lah of adventure untuk mendapatkan Red Poneglyph and everything lah. So aku rasa macam, sebab dia macam kau imagine lah, macam Luffy dan Robin susah payah nak decipher Red Poneglyph ni kan, rupanya benda bawah Ennis Lobby. Macam tak best lah. Aku memang kurang setuju lah. Memang aku tak minat lah. Aku lagi suka part yang Roger gelak tu sebabkan daripada history of White Century yang dia dah tahu, and benda tu lebih berkait dengan Joy Boy. Mungkin pasal harta tu pun, atau apa-apa benda lah. Maksudnya something yang berkait dengan Laftel. Tapi kalau nak cakap yang Roger gelak sebabkan benda yang dia dah pergi, rupanya Laftel dekat sini je, aku rasa macam tak menarik lah. It doesn't fit with the purpose lah of the entire story. But again, ini saja yang aku boleh cover sekarang. Again guys, aku bukan tolak teori ni 100%. It's just something yang aku tak apa berkenan lah. Betul aku cakap tadi, asas dia ada, awal-awal dengan tengah dia mesti menarik. Ada part memang aku okay, sikit je part yang aku boleh counter. Tapi tu pun aku rasa macam lebih pada persoalan. Yang cuma hujung-hujung ni, yang untuk claim pasal Ennis Lobby, Laftel, ni semua memang aku tolak 100% lah. Memang aku tak berapa minat. But still, teori ni memang best gila. Macam aku cakap tadi, it's one of the best story, but it's not the best ever. Masih ada lubang dia yang masih aku macam tak fit lah, masih belum tutup. Dia masih banyak persoalan dan sebagainya lah. Tapi still, credit to Ohara,
credit to Uderon, orang buat something memang bagi aku menarik lah. Cuma tu lah bagi aku yang betul-betul membuatkan benda ni menarik sebenarnya the wordplay of the Japanese words je. Kalau diorang tak letak benda tu, memang aku rasa macam benda ni tak pergi jauh sangat. This is my opinion guys. So maaf lah kalau benda ni tertrigger korang ataupun tak setuju ataupun salah info. Mostly some of it memang spontan gila lah. Sebab aku tak dapat nak go through deep gila dengan teori ni sebab aku kekurangan masa. So aku just boleh buat a simple point and then aku terus bincang dengan member aku lah daripada geng-geng Wolf Pirates. So aku tak dapat nak go through deep sangat and I don't have any valid evidence jugalah, valid reason jugalah nak counter 100%. Sebab still aku respect gila dengan teori ni. Dia again aku ulang lagi sekali supaya korang tak salah faham. Aku bukan tak sokong saja, tapi sebab aku ada pendapat yang lain tentang keistimewaan Laughdale ni and kepentingan Red Poneglyph tu untuk betul-betul nak tunjuk lokasi dia kat mana. So by the way guys, this is my part untuk explanation, review and reaction tentang teori Ohara ni. Memang one of the great teori yang ada ni. Jangan lupa juga tengok daripada channel-channel lain, okay? Confirm community One Piece Malaysia yang lain ada buat juga pasal benda ni. So go support diorang. Setiap orang mesti ada pendapat yang masing-masing. Doesn't need to be everyone setuju pun. Mesti ada orang dengan cara masing-masing. Cuma itulah. And terpulang dengan korang lah. Kalau korang nak berpegang dengan teori ni pun okay, tak nak berpegang dengan teori ni pun okay. Bagi aku benda teori, so tak perlu wajib untuk setuju, tak perlu wajib untuk tidak setuju juga. Depends lah. Okay, so that's it guys untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Aku tak sure lah dia jadi 2 part ke tak, but if 2 part, thank you so much lah kena tengok 2 part. So sekiranya korang berminat dengan channel ni, make sure korang subscribe, okay, and tekan bell notification to not miss mana-mana video akan datang. Segala support daripada korang amat-amat dihargai. Alright, so jaga diri semua and I see you guys on the next time. Alright, salam bulan kemerdekaan. Assalamualaikum.